Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan al-fadhil tuan-tuan imam, ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 5 hari bulan 2 2022, setelah kita lama terkurung, banyak bulan juga tu tak terkurung, ada yang duduk di rumah, ada yang boleh mari masjid, ada yang kena kuarantin, macam-macam kita punya ujian. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita dibenarkan untuk hadir ke masjid, salatul jamaah dan juga majlis ilmu dibenarkan. Kita kata ambillah peluang para jemaah sekalian. Tajuk yang dibincangkan iaitulah isti'dad lil maut, persiapan kita menghadapi kematian. Musim Covid ni kita nampak sangat macam-macam varian timbul. Maknanya kematian tu nampak lebih dekat daripada sebelum ni. Belum ni pun nampak dah. Lebih-lebih sini ni, duduk di masjid kita ni nampak hospital besar di Kebun Krian ni dah. Tapi nampak sangat kematian itu hampir dengan kita apabila kita tengok orang keliling kelalang. Hak muda-muda ada, yang tua pun ada, yang tak sakit ada, yang sakit ada, yang tiba-tiba aja mati. Maka kita mengatakan itulah di antara tanda orang cerdik. Bila ditanya tentang siapakah Al-Kayyis, orang yang cerdik, maka dijawab bahawa orang yang cerdik itu orang yang sentiasa membuat persiapan menghadapi kematian. Mari zaman kita ini pula, dia panggil zaman macam-macam teori timbul. Macam-macam teori yang timbul. Ada teori kata konspirasi lah. Covid ni macam-macam. Kita kata tak timbul cerita Dajjal. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, tak sudut cari Dajjal. Nabi SAW ajar kepada kita minta berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika minal masih Dajjal, daripada fitnah Dajjal. Kita hidup cari pula Dajjal nak keluar dah. Banyak soalan-soalan yang mari hari ni, dikata soalan sungguh. Ada orang bertikhija. Kita kata kenapa bertikhija? Nak tunggu kiamat. Kata bijak juga. Bahkan dia marah pula kalau isteri dia tak ikut dia ni, nak masuk lautan lagi belah kambing dah. Kita kata memang salah satu daripada tanda kiamat. Nabi kata di antara kebaikan seorang tu dia akan duduk di lautan belah kambing daripada duduk bercampur dengan orang. Pada waktu tu manusia ni rusak. Ramai kita hari ni alhamdulillah masjid ramai lagi orang. Cuma nak banding dengan belum PKP dulu dengan zaman PKP ni sama ramai. Tu tanda ramai tu tak? Maksudnya sama ramai. Sama penuh. Dulu penuh, rapat. Lah ni penuh dengan jarak. Gimana orang tak cukup? Tak cukup kota dia panggil tu. Sebab sana masalah teori-teori yang banyak sana, banyak halangan. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, tak usah duduk cari pelik benda pelik. Sekarang ni kerja kita membuat persiapan kalau mati sehari dua ni, berapa dia kata? Agak-agak puas hati ke tak puas hati? Sah dah penceramahnya, pendengarnya. Kalau malaikat maut mari assalamualaikum, dia perkenal diri, dia kata saya malaikat maut. Nak jawab salah ke tak jawab? Gua nak pakat senyum belaka.
Jawab dak. Mari semula lah tu nak ayat tu ya. Dia kata jawab tapi kalau boleh mari semula lah. Tak. Berasa tak ada lagi ni. Tak ada ke apa? Tak ada anak, tak ada besar ke? Kebun hak baru tanah tak ada buah. Hak tentunya persiapan nak pergi dalam kubur tu belum ada. Hak tu kita rasa takut. Hak lain-lain tu tak apa, boleh tinggalkan orang belakang. Tak. Jadi bila kita berpunca di situ, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Siapa dia suka nak jumpa dengan Allah, Allah suka nak jumpa dia. Siapa dia tak suka nak bertemu Allah, Allah Taala tak suka nak jumpa dia. Bila sebut tajuk ni, isteri Nabi yang cerdik, nama dia Aisyah radhiyallahu anha, bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, siapa dia kat kita ni tak suka pada mati? Adakah maksudnya kita tak suka jumpa Allah? Tuan-tuan, soalan ni rasa sangat menarik dah. Maknanya kita ni tak suka dengan mati. Adakah bila tak suka mati, maknanya kita tak suka bertemu dengan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Aisyah, bukan macam tu ya Aisyah. Maksudnya apabila orang yang beriman nak mati, orang yang beriman, orang mukmin nak mati dengan husnul khatimah, kita berdoa pada malam ni, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kata Amin belaka, ya Allah, mati kita dengan husnul khatimah. Bila orang yang beriman nak mati, pada waktu itu dia panggil sa'atul ihtidar, saat didatangi oleh malakul maut. Kita ini tak kenal lagi mati lah ke mana, sebab kita tak pernah jumpa. Kita tengok orang mati, tapi kita tengok mati tak? Orang mati kita tengok, mati tengok? Tak tengok. Hatta doktor di hospital pun dia tak tengok mati. Tapi di akhirat esok mati boleh tengok. Dan kita semua kenal bila tengok mati, sebab kita jumpa dah dengan dia. Sekarang ni tak kenal lagi. Kalau mati mari duduk sengih sini, kita tahu ni mati ni. Sebab apa? Sebab kita belum pernah jumpa. Dan tak ada sifat. Nah, baik. Maka Aisyah kata, kalau semua macam tu, binasalah kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bukan macam tu. Bukanlah itu. Tapi maksudnya man ahabba liqa Allah, iaitulah bila orang tu nak mati, malaikat akan tunjuk di mana ke tempatmu. Saudara, kamu nak mati, tempatmu dalam syurga. Ketika itu, kalaulah kita boleh bercakap, kita akan bagi tahu ke doktor, bagi tahu ke jururawat, bagi tahu pada orang tu hari ni, tolonglah buat waya-waya ni, aku nak mati. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala rahsiakan benda tu, tak nak bercakap. Ada setengah orang boleh bercakap. Ada di antara orang yang boleh bercakap, dia bagi tahu dia nak mati. Dan ada orang yang tak tahu dia nak mati bila, tak tahu, nak dekat dengan nak mati pun tak tahu lagi. Sampai peringkat dekat dengan nak mati pun marah ke anak-anak dia, pergi panggil doktor. Aku nak doktor. Padahal dia malaikat maut ada dekat dah tu. Maknanya ada kalanya patut pada masa tu tak payah lagi lah cari doktor. Sebab memang kematian tu sudah ada. Tapi kita tak nampak. Jadi bila orang ni diberi maklum tempat duduk dalam syurga, dia nak mati. Itu maksudnya man ahabba liqa Allah, siapa dia suka nak bertemu Allah, Allah pun nak suka juga dia. Sebab dia mati dalam husnul khatimah. Tapi sebaliknya, wal'iyazubillah, ini kita takut para jemaah sekalian, yang sebaliknya, bila orang ni ditunjuk oleh para malaikat, tempat dudukmu, na'uzubillah, mana tempat duduk dalam neraka, tempat duduk yang seksa azab, ketika itu nyawa dia, roh dia tak mau keluar, tarik masuk balik dalam tubuh, tak mau keluar. Maka Nabi kata, orang yang tak mau jumpa Allah, Allah pun tak nak tengok. Inilah para jemaah kita, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang suka akan bertemu dengan Allah. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Baik, bila kita kata tentang mati, penting ke bercakap bab mati ni? Sangat penting. Ana
masa dijemput orang besar jugalah. Dia kata, Ustaz, kita ni akan kumpul dengan ahli-ahli korporat yang hebat-hebat. Tajuk apa Ustaz nak bagi tahu? Sedap juga dia. Kita ni di antara benda yang payahnya kalau dia kata, Ustaz bagi tajuk sendiri, kekok sikit. Kata tajuk yang saya pilih lah untuk tuan-tuan ni, sesuai dengan tuan-tuan orang hebat-hebat ni, tajuk dia mengingati mati. Dia jelek mata tengok. Ustaz, ni ahli-ahli korporat ni patut cakap tentang sedekah, tentang derma, tentang semangat ni tak? Nak melahirkan jutawan Muslim. Saya kata, tak apa. Tapi saya nak tanya tuan penganjur. Apa masalah dalam syarikat ni? Syarikat tuan duduk juta-juta ni, masalah apa dia? Dia kata masalahnya pekerja-pekerja kita ni. Istilah dia curi tulang, curi macam-macam curi dia ada benda ni. Tak, curi masa, curi tulang, curi apa? Pecah amanah. Kita tanya, apa sebab mereka buat demikian? Sebab apa dia jadi lagu tu? Dia meneng mata. Dia kata, iyalah dah tu. Ya apa? Tak ingat mati. Ini punca besar. Sebab tu Ana suka tanya tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita pergi pun kita akan tanya, apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Malah ni nak tanya pula sini. Boleh tanya pun sini? Boleh. Tapi kena jawab. Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Apa beza? Apa dia nak jawab dulu ni? Selesai ke? Mudah ya soalan tu. Tapi macam dekat. Hak tolak, tak tu, bukan hak tolak, hak lain. Boleh? Hal kiri ke kanan lah kan? Beza takut mati dengan ingat mati. Okey? Biar semangat kita nampak. Mana? Ingat mati akan buat persiapan. Kalau takut? Setuju kali ni? Setuju? Bezanya, kita ni sebenarnya ingat mati ke takut mati? Takut. Habis orang jual ubat boleh belakang tak? Mari ubat ni 20 dalam 1 ubat ni. Makan dia toksik buah. Berapa benda sihat belakang. Beli. 500 beli lagi. Sebab takut mati. Kita ni, itu dia kadang-kadang soalan tu simple, mudah. Tapi perbezaan dia jauh. Bila kita kata ingat ke mati, ini yang kita nak. Kalau takut semua kita takut mati. Siapa dia nak mati? Nak. Itulah kalau kita kadang-kadang bila orang mari nak bersalah, Allah tangan si bersalah. Nak salah ke tak salah? Tidak takut mati, takut kawi. Anak baru ni ada orang nak bersalah. Nak bersalah sungguh. Kita kata orang Allah, kita salah, tak ada masalah. Tak tahannya belum balik rumah lagi dia telefon, maaf lah Ustaz. Kata mana? Saya positif dah pula dah malam ni. Kata tadi sungguh sangat nak bersalah. Dah tahu dah kita ada masalah lagi duduk salah apa dengan orang. Kita tak apa, 10 hari duduk kurung dalam rumah. Akhir kali pacok dia cakap sore lagi tu. Jadi itu dia masalah kita. Baik para jemaah sekalian. Bila kita kata mati zaman ni di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekat dengan kiamat, kasratu mautil mufujaah. Banyak mati ngejut. Tak kira lah. Dulu orang kata kita ustaz ni macam-macam. Ustaz ni kena berlari dia tu. Kata saya nak kalau berlari tak mengajar. Kita kadang-kadang kita nak mengajar kuliah maghrib, lepas asar tu duduk belek kita dah. Belek kita dah. Siapa ada kata ustaz ni mengaji pandai kodok ni. Segitu mau nak mengajar tengok kita. Orang alim tak tengok dah kita. Kata besar hebat dia tu. Anda ingat arwah ayah ni rahimahullah. Dia cerita Allah yarham tu Bunuk Payung. Lepas asar nak mengajar maghrib ni, duduk terlebing, duduk belak kita. Cerita. Kita tengoklah mula ayah ni pun. Gitulah duduk belak kita. Maknanya kita berlari, pasal tu Nabi sebut dalam man salaka tariqan, siapa dia berjalan menuntut ilmu. Termasuklah berjalan tu. Berjalan ni tak semesti dengan kaki ya. Berjalan dengan otak, berjalan dengan pengembaraan,
Sebab tu dia kata di para ulama ahlul qulub, dia kata as-sairu ila Allah bil qulub was-sairu ila nas bil aqdam. Kita nak berjalan, nak sampai ke Allah dengan hati. Berjalan nak jumpa orang dengan kaki. Menarik juga kata tu tak? Kata-kata hikmah. Berjalan nak jumpa orang, jalan dengan apa? Dengan kaki. Berjalan dengan kepada Allah, berjalan dengan hati. Yang kita hari ni, kita berjalan pergi masjid, hati bawa ke tak? Hak pergi Mekah pun kadang-kadang tak bawa hati. Pakai pergi dengan kaki. Pasal itulah, orang pergi masjid dia tak pergi. Dia sibuk buat di hotel, derah pada orang. Nak kata apa? Siapa Arab pun terkejut. Dia kata ni Jawa. Arab dia panggil Jawa kita. Dia kata syuf Jawa dia kata. Dia suruh kita tengok Jawa duduk buat di lobi hotel tak pergi masjid. Dia kata apa? Allah kata malu kita lagu ni. Kita. Maknanya para jemaah sekalian, kita ada orang yang ahli-ahli sukan, ahli hok berlari kuat, akak kuat, mati mengejut. Bukan nak perlekeh siapa-siapa tidak, tapi nak katanya mati tu dia panggil mati ni kadang-kadang mati mengejut. Sebab tu dalam Al-Quran Allah kata apa? Dalam suratul Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah kata, aku ilmu tentang kiamat duduk tangan aku ya. Ahli-ahli konspirasi, ahli-ahli teori tu saya duduk cakap. Kalau ada orang boleh kata pada puasa, pada tarikh sekian, kiamat akan berlaku sekian, kita kata kazib, bohong. Kalau tidak, sudah pasti Nabi akan jawab kepada malaikat Jibril, tanya dia, mata sa'ah, bila kiamat? Kenapa Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il? Orang tanya, orang yang dia kena tanya bukan lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya kita dua sama tak tahu. Tu Nabi boleh cerita. Jibril tanya dia, boleh tak tanya cerita tanda-tanda kiamat? Nabi kita cerita tanda. Sebab Allah Taala buka rahsia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu di mana tempat kita nak mati. Tak tahu. Kita tak seduk memikirlah nak mati mana. Yang kita mikir bagaimana cara mati. Itu yang kita kena fikir. Sekarang ni kita kena fikir kaifa namut, bagaimana kita mati. Tak ada lah. Nak mati yang paling baik sekali mati dengan husnul khatimah. Kalau boleh pula mati pula di Madinah, tambah lagi lah nilai tambah. Kata mati pula malam Jumaat, satu lagi tambahan. Tapi asasnya kita nak mati dengan husnul khatimah. Bagaimana cara? Kita cuba tengok nanti insya-Allah. Maka kerana itulah dalam sunnah Nabi SAW, oleh kerana kita ni tahu kita akan mati entah bila-bila, maka setiap kita ni mesti ada wasiat. Ada wasiat. Kita tulis tak ada wasiat kepada keluarga kita? Tak aja tulis lagi. Saya wasiat dah ke anak tu. Apa dia? Rumah ni boleh ke anak nombor 1, tanah ni nombor 2. Hak tu hak dunia tu, kalau kita tak wasiat pun dia reti. Betul tak? Kalau tak bagi betul, dia balik hari-balik. Jangan main. Silap wasiat daripada ibu bapa menyebabkan berkelahinya anak-anak. Sebab itulah kita kena percaya kepada sistem faraid dalam Islam. Bila orang tanya, yas'alunaka, Allah Ta'ala, qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah kata, aku nak jawab, nak bagi fatwa tentang harta pusaka. Habis wasiat. Wasiat ni pelengkap saja pada cerita-cerita yang tak lengkap. Di antara wasiat yang paling besar sekali, tuan-tuan, yang kita kena wasiat kepada keluarga kita sentiasa, iaitu berwasiat dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Suruh anak-anakmu jaga solat. Ayah ada ke? Ayah tak ada. Mak dia wasiat kepada anak perempuan, jaga tutup aurat molek-molek ketika aku hidup atau lepas aku mati. Hari ni kat tuan-tuan kita bimbang takut. Hak mari atas anak ikut jenazah mari kubur, Allah. Kadang-kadang pakai ya pelik-pelik. Macam tidak nak pergi kubur. Tukar dengan nak pergi supermarket. Pasal ni wasiat tak sampai. Jadi di antara wasiat yang betul-betul yang kita kena bagi tahu pada keluarga kita, iaitu wasiat supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita kena buat. Kemudian wasiat tentang hutang kita dengan orang, kena maklum. Ayah ni ada hutang dengan orang ni. Aku beli tanah dulu, beli ni, tak selesai lagi ni. Kena tulis wasiat. Jangan sampai peringkat bila kita mati orang mari tutup hutang, ayah tak pesan dulu tu. Tulis. Tulis ya amalan ni sebelum tidur. Sebab tu dalam hadis Nabi yang sahih, dalam Muslim, dalam Bukhari,
Nabi SAW kata, mahaq mri'in muslim. Tidak ada hak bagi seorang muslim yang ada benda-benda yang tak selesai. Dia tidur 1 malam, 2 malam. Illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Mesti wasiat tertulis dekat kepala tidur kita. Malam ni kita nak tidur, kita bertulis. Yang pertama sekali, wasiat aku pada anak-anak. Yang pertama, takwa kepada Allah. Jaga solat. Jaga ibadat. Jaga jinak dengan masjid. Jaga aurat, tulis. Lepas tu baru tulis hak kita dengan orang lain. Apa dia kita ada? Kita ada hutang dengan orang, tulis. Ataupun kita ada hak orang dengan kita, tulis. Sekarang ni bila tak tulis, macam-macam jadi. Ni ada anak dia mari bagi tahu pada saya, dia kata, ustaz, saya mari nak minta ustaz tolong kira nak bayar fidyah arwah ayah ni. Tak puasa daripada umur 15 sampai umur 70. 15 hingga 70. 55 tahun tak puasa. Kita pun tanya, ayah besar ke tu? Tak. Patut ambil mana maklumat dia tak puasa? Bila kita tanya dia, ayah pergi Mekah dah? Pergi. Ayah pergi masjid? Pergi. Patut ambil mana ni cerita ni? Orang kata, di antara tanda anak baik tu pergi bayar fidyah pada ayah. Kita kata bukan anak baik, anak tuduh ayah tak puasa. Kita kadang-kadang bila sebab orang kata, kita pula pergi jadi penuduh pada ayah mak kita tak puasa. Berat ke tidak penyakit? Jangan mudah-mudah. Tak apalah, kita tolong kira-kira 50 tahun kali dengan 30 hari, berganda pula 50 cupak. Dia kata total lah, tak cukup lagi lagu ni. Dia balik pakai tak mari paksa dah. Jangan main tengok. Jadi kita wasiatlah, contohnya kalau kita ada uzur, tak ada nak puasa, makcik-makcik kita dulu masa muda-muda dah, kebetulannya silap tarikh semua. Waktu nak beranak, waktu tu lah bulan Ramadan, nak kata apa? Tak ada nak puasa. Nak kena 10 hari anak, 10 tahun tak puasa, nak kata apa? Jadi kalau ada benda-benda macam ni, tanda wasiat supaya anak tak keliru lepas pada kita mati. Aku dulu ada bernazar ni. Bernazar ni tak sah lagi. Bernazar apa? Kalau boleh masuk universiti, aku bernazar nak sembelih lembu seekor. Tak boleh lagi lah ni. Tulis nazar mak. Pak aku bernazar pula. Kalau mau boleh anak nak makan kambing, tak makan apa ni, tak sembelih kambing lagi. Tulis. Ini dipanggil al-huquq. Hukuk al-wajibat. Hak-hak yang wajib kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang tuntut orang ni. Nazar, sumpah, benda-benda yang terlibat dengan hak Allah, kita kena tulis. Di mana yang belum selesai, kalau mati biar anak kita selesaikan. Yang mudah-mudah tuan-tuan para penyemak sekalian, itu masalah wasiat sangat besar sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada kita malam ni ke besok, tak tahu. Tulis ya wasiat. Kita kadang-kadang bila kita buta sama-sama kita kata tulis sikit, Allah tak percaya ke? Tu ayat ni ayat sedap tak? Tak percaya saya ke? Bukan tak percaya, tapi Allah yang ajar kepada kita, tuan-tuan. Allah yang ajar. Ajar apa? Ajar supaya kita tulis. Bila kita iza tadayantum bidaini tu, di akhir surah Baqarah Tuhan kata faktubu, tulis. Maknanya kalau kita ni nak ikut sunnah Nabi, nak ikut ajaran Allah Azza wa Jalla, kita kena tulis segala perkara. Bukan tak percaya, tapi takut lupa. Baik. Sesalah kita masalah wasiat, itu persiapan awal bila kita tahu kita akan mati. Learning secara alam realiti, alam nyata, kita tahu tak tahu kita akan mati? Tak tahu. Siapa dia kata kita tak tahu? Ayah kita hidup. Ayah. Arwah darah. Mak. Maknanya keturunan kita ni keturunan mati ke tidak? Mati maknanya kita tahu lah kita nak akan mati. Cuma tak tahu tarikh bila. Bila tarikh mati tak tahu. Tapi mati sah. Karena itu di antara sunnah Nabi SAW, bila kita nak tidur, kita baca apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, aku letak tubuh aku ni, dan dengan namamu aku letak tubuh aku ni. Kamu ni di antara doa yang Nabi kita ajar. Doa-doa yang kita baca tu semuanya, kata hadis Nabi SAW, siapa dia nak tidur, dia baca doa yang maksur daripada Nabi SAW. Kalau mati, mati di atas fitrah.
Sebab tu kita tidur pun, Nabi kita sunnah kita tidur lagu mana? Tidur mayat. Tidur belah kanan, atas busuk kanan, tangan ada bawah pipi. Lepas kita tidur kali dia gerak-gerak lah. Cuma eloknya kalau boleh, kita nak tidur tu pun, kedudukan katil kita tu, biar betul-betul duduk macam dalam kubur. Demo susu molek dah tu Ustaz. Rumah kita susunya. Nak balik ni pakak dengan makcik dia, mak dia kata, aku nak tidur malam ni, susunnya dia seperti susunnya mayat duduk dalam kubur. Buat dah tak? Kedak lagi. Biar kita tidur tu kita teringat, kalau aku bangun, alhamdulillah. Kalau tak bangun pun kita bersiap dah. Dengan ni zaman Covid ni, ada satu kes dia panggil ditidurkan. Ramai kan orang tidur-tidur ni pakai tak bangun. Banyak juga kes tu. Pasal itulah kita bila tengok di Facebook kawan-kawan, doakan saya akan ditidurkan. Habislah. Mana kalau kita sempat lagi call, kita minta maaf awal-awal lagi lah tu. Tak, minta maaf banyak. Sebab apa? Tak tahu dia tidur tu bangun tak tahu. Maka disitulah peranannya keluarga, doktor, ahli-ahli perubatan sebelum ditidurkan bagi mengucap siap-siap. Kalau tak bangun pun dia akhir kalimah dia dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Masa kita laju, kita tulis sikit. Di antara wasail, alat-alat ataupun cara bagaimana kita nak buat persiapan untuk mati. Selepas pada kita apa saat ni? Kita tulis wasiat ni. Yang pertama sekali, kita wajib jaga apa? Amalan-amalan yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla, wajib kita kena jaga. Amalan yang perlu, wajib kita kena jaga. Kita kadang-kadang jaga hak sunat lebih pada hak perlu. Bila berlaku benda ni? Boleh Ramadan. Ana dengar sendiri ada seorang cakap, Ustaz, alhamdulillah saya tahu ni tak miss 30 malam tarawih di masjid. Kita kata alhamdulillah lah kalau tak miss. Tapi bila kita tanya, kita tanya dia pula, hak semaya Zuhur Asar tu di masjid ke tak? Ada maya rumah. Betul ke tak betul cara dia tu? Tak betul jalan orang panggil lagi tu. Patutnya hak sunat tu buat di rumah, yang fardu tu buat di masjid. Kita terbalik pula. Oh, saya jaga ni. Jaga semaya tarawih. Habis fardu, maya rumah. Lah, kita kata terbalik. Musim Covid kita lain. Tulis tuan-tuan. Yang pertama sekali, jaga semua yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali yang kita kena jaga, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu rukuk Islam yang pertama, apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Mana tauhid itu yang paling utama sekali. Kita kena jaga. Jaga tauhid kita. Belajar betul-betul ilmu fardu ain tentang tauhid. Mengenali sifat Allah, mengenali sifat Nabi SAW, mengenali perkara nama-nama Allah Ta'ala, Asma'ul Husna, kena. Sekarang ni orang panggil celaru kadang-kadang kita. Baik. Yang kedua, jaga solat. Yang ketiga, puasa. InsyaAllah tak lama lagi dah kita puasa nak mari. Orang duduk bila hari dah lah ni. Bukan bila bulan. Bila berapa hari lagi nak puasa. Yang keempat, zakat. Bagi orang ada harta, kena zakat. Sekarang ni masalah zakat, alhamdulillah, kita tengok pusat-pusat zakat mudah nak bayar. Masjid kita pun jadi wakil kan. Mana boleh kata semua masjid lah, masjid daerah ke masjid mukim, ada pusat untuk bayar zakat. Cuma kadang-kadang dia keliru. Saya ni tak kena zakat. Orang kata kalau ada hutang tak kena zakat. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, anak yatim piatu, kalaulah ibu bapa dia meninggal, tinggal harta, anak yatim piatu kena zakat lagi. Harta lain. Yatim tu sebab tak ada ayah. Ramai lo ni zaman kita hari ni, anak yatim jutawan. Ada ke tak ada? Anak jumpa di Madinah orang bawa pergi. Dia kata, Ustaz, anak yatim piatu. Mak dia jatuh kapal terbang, jatuh helikopter gitu. Kata, setara mana itu ni? Dia kata, yatim jutawan ni. Anak orang kaya mati. Tengok. Maknanya, masalah zakat perlu diambil persiapan. Hari ni kita tak tahu zakat bayar ke tak bayar. Kena bayar.
Cuma tuan-tuan duduk sini mudah pergi jawab zakat tu. Tanya dia, saya ada simpan harta di sini, bagaimana? Jadi alhamdulillah kalau kita coba dalam tabung haji ke dalam apa kita kata orang bayar zakat dah, tak ada bayar zakat 2 kali, bayar sekali cukup lah. Yang lain itu sedekah. Baik. Haji pergi ke tak pergi lagi? Dia kata ustaz, tak pergi lagi tu. Baik, kalau tak pergi lagi, daftar ke daftar nak naik haji? Daftar pun tak lagi. Ni kita bimbang besar. Kalau dia mati menjuk sehari dua ni, malaikat akan tanya dia, ni kereta siapa ni? Saya. Rumah? Saya. Semua harta benda rumah laka. Tengok dalam file dia haji tak ada. Nak jawab ke mana kepada malaikat? Macam mana kita nak jawab? Habis dia kata macam mana nak jawab ustaz? Ana kata ana bergurau ya, tapi gurau sungguh. Kalau kita pergi daftar naik haji dengan tabung haji, tuan-tuan ingat 2022 ni kalau daftar mungkin 22,100 baru dapat kota. Ana duduk jabat tabung haji, turun seorang pak cik mari daripada keluar. Kata pak cik, mai tengok nak kertas. Tahu bila boleh pergi haji? Tahu ustaz tu kata, tahu ni kita acak kira berapa tahun lagi. Dia kira-kira, weh mati lama dah ni weh. 4 kali kena di arwah pun tak lepas dah ni. Mati lama dengan tarikh kota dia boleh pergi haji, kita tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita sudah daftar naik haji, makna sudah ada keazaman kita nak pergi Mekah. Kalau malaikat tanya dah, mu tak pergi Mekah lagi? Nak pergi dah. Tapi mu daftar tahun 22, boleh pergi haji 2,100, 80 tahun lagi, 70 tahun lagi. Bukan salah saya, salah orang tabung haji. Jadi sekurang-kurangnya kita ada jawapan. Logik tak logik jawapan itu? Tuan-tuan tengoklah, kalau tak logik kita cari hak lain pula, insya-Allah. Tapi ada jawapan. Yang kedua, tulis. Wasilah yang kedua, cara yang kedua untuk ingat ke mati, untuk persiapan untuk mati ni, iaitu al-iktsar min zikril maut. Kita kena banyak sebut ingat ke mati. Macam mana kita nak ingat ke mati? Mati gitu. Orang tak zikir dengan mati. Nah, di antara wasilahnya, kita kena tengok ziarah orang sakit. Dan Nabi kita anjur ziarah kubur. Di kubur. Kubur kita sini mana? Mana? Kenali. Bila-bila nak balik, singgah. Malam-malam, pergi sore-sore. Yang girama. Kalau girama jadi pesta pula kubur, tak jadi tu. Raja pergi sore malam kubur. Tak raja. Apa gelap. Pasal apa cerah. Anak tanya banyak orang dia kata, ustaz, bila waktu yang paling sesuai kita kubur? Kata malam. Malam kita pergi seorang-seorang. Nabi dia pergi sore dia kubur. Malam dia pergi. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Aku tak benar lagi sebab dia awal Islam dulu macam-macam lah. Macam-macam pokok-pokok orang yang baru masuk Islam ni, dia pokok jahiliah dulu kalau pergi kubur dia duk meratap, duk petempik macam-macam. Nabi kata jangan pergi lagi. Tak benar. Tapi bila mereka dah belajar iman dah mantap, Nabi kata ala fazuruha, pergilah ziarah kubur. Sebab apa? Ada beberapa sebab. Tuan-tuan tanda hadis ni. Yang pertama, fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kita kepada mati. Wa turiqul qalb, boleh melembutkan hati. Kalau kita rasa hati kita nak kerah, tak apa nak mikir, tak apa nak zikir, pergi kubur. Kita pergi kubur tu jangan pergi ramai-ramai, pergi seorang-seorang. Kalau boleh waktu malam. Mula-mula siapa kita bagi salam. Sepatutnya mana dia panggil ziarah syar'i. Ziarah hak disunatkan. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Antumus sabiquna wa nahnu lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tak bergetar kan bulu orang naik. Ahli kubur, kita wisalah dia. Puak-puakmu, kamu pergi dulu, aku akan ikut kemudian. Mana kau? Barulah kita terasa rasa takut kau mati, kau takut ke hantu. Kalau takut hantu tak jadi.
Kita kena rasa bahawa Nabi suruh bagi ziarah kubur. Sebab apa? Sebab mengingatkan kita kepada mati, melembutkan hati, boleh mengalirkan air mata. Nabi kata wala taqulu hujra, mu jangan duk cakap benda karut di kubur, jangan. Ni ada setengah orang pergi kubur, pegang batu ni ayah dia marah ke ayah. Ayah tak ada ayah buat kerja perangai lagu ni. Nah, tanah molek-molek wi kadik. Rumah-rumah sewa wi kau orang tu. Saya ni boleh berapa? Dia duk ngepek aja dia. Ayah dia dengar dalam kubur tu. Orang mati dia dengar. Waktu Nabi bunuh matinya Abu Jahal dalam peperangan Badar, 70 orang dicampur dalam telaga di Qalib Badar. Malam tu Nabi cakap, Abu Jahal, mulawai aku boleh apa? Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, cakap apa nak dengan bangkai tu? Nabi kata dia dengar tapi tak boleh jawab. Dia dengar, dia tak boleh jawab. Itu dipanggil orang alam barzakh, tak sama dengan kita. Jadi para jemaah sekalian, di antara tempat yang kita boleh pergi iaitulah ziarah kubur. Sebagaimana hadis Nabi sebut tadi, ziarah kubur ni panjanglah hadisnya. Dalam Tirmizi kata aksiru zikra hadimil lazat. Banyak ingat benda yang memutuskan kelazatan. Berapa dia? Mati. Kita ni kalau kita ingat mati, tadi soalan tadi. Bila ingat mati, berani tak berani kita pergi langgar SOP syariat? Berani. Aku nak ambil rasuah ni. Kan mati malam ni kan, tak ada nak taubat. Pergi ambil riba, baru sudah lulus dari riba. Dapatlah kita pinjaman 200,000 pula. Pinjaman riba contohnya. Kita buatlah perniagaan. Mati esok. Kita duduk balah dengan malaikat dalam kubur. Orang atas dunia dia tak dapat duit yang begitu banyak. Apa faedah? Jadi banyak faedah-faedah bila kita ingat pada mati dia tak akan jalan. Kata di sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, man aktsara min zikril maut, siapa dia banyak ingat ke mati, qalla hasaduhu, kuranglah hasad dia. Ini pasal kita duk hasad orang tu, hasad orang ni, balas orang tu, balas sebab apa? Sebab tak ingat mati. Wa qalla farhuhu, dan mereka tak begitu happy atas dunia. Sebab dia tahu, sebagaimana kata Sayyidina Ali, halalnya hisab, haramnya azab, na'uzubillah. Baik, kita ambil masa sikitlah. Yang ketiga, persiapan untuk mati bitaubatis shadiqah. Mesti taubat nasuha. Kita ni manusia. Tak ada manusia yang tak berdosa, tak ada manusia yang tak bersalah. Nah, kalau kita kata saya ni tak ada salah apa-apa, jangan cakap. Ada di antara doa yang Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika, aku minta perlindunganmu daripada melakukan perbuatan yang aku tak tahu, perbuatan syirik yang aku tak tahu. Minta perlindungan Allah. Kita kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu. Kita rasa okey je tapi tak okey. Maka Nabi kita kena bertaubat dengan taubat yang betul-betul. Apa dia taubat sadiqah? Taubat yang benar ni sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah taala, 3 asas bertaubat. Asas yang pertama, dosa yang tengah buat tu tinggal lalu. Asas yang kedua, menyesali perbuatan yang lalu. Ini asas yang kedua. Asas yang ketiga, tak mau lagi nak ulang balik. Baru jadi taubat. Aku taubat dah ni. Nah, sambil taubat tu berkepul mulut. Jadi taubat lagi tu. Tak taubat lagi. Anak kalau orang tua-tua mari nak duduk pondok. Kita tanya, "Wajib rokok?" Nak taubat nak mari ni? Mari nak taubat ni kata. Kita kata gini, taubat dulu, baru mari. Sebab kalau kita buka pintu, dia duduk, dia tangguh. Boleh repair lah ustaz. Kurang dah ni, daripada 2 kotak kepada sekotak dah ni. Oh, akhir kali pakai tak taubat-taubat. Betul-betul kita bagi syarat, adanya ikhlas. Dia balik boleh sebulan, mari pula, tinggal dah dia kata. Allah beraya mulut-mulut. Kata, tak ada beraya. Beraya mulut apa je kata. Payah. Di antara dosa yang payah kita nak taubat, rokok. Kau tak boleh sebut malam di sini. Dia kata dia sebut benda hak sensitif tu dah. Jangan sebut kak. Payah nak taubat. Kawan-kawan harus ikut kuliah kita ni. Allah, mana kita kuliah apa ada? Senyap-senyap. Tak belakang kereta nak buat dia perkelu. Boleh lagi kata dia main kan. Allahu akbar. Boleh lagi Mekah ada lagi. Dia habis bekal dia pergi jumpa dengan budak Bangla hak jaga hotel. Tu supplier dia ni hak beli rokok. Kata tak habis lagi setan main dalam.
Duk isak bawa dalam dalam bedroom dia panggil, dalam tanah bangunan tu. Boleh bawa situ. Oh payah. Jadi maknanya syarat yang pertama nak taubat mesti berhenti, menyesal dan berniat berazam tak akan buat lagi. Baik. Andai kata kita niat sungguh-sungguh dah taubat, tak lama terbuat pula maksiat, adakah batal taubat yang pertama? Tak batal. Dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bersebut, apabila iza aznaba abdi, dalam hadis Nabi kata mana-mana orang yang bila dia berdosa lepas tu dia taubat, taubat nasuha, kemudian dia terjebak pula, dia minta ampun, ya Rabbi ampunkan dosa aku. Allah kata apa? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba ghafartu lahu. Oleh kerana hamba ni tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, aku maafkan dia. Jadi istilah pokok kita kata taubat ulu golok, lepas taubat buat pula, itu bagi orang yang tak betul-betul taubat. Tapi kalau dia betul-betul dia menyesal, kemudian dia terjebak pula, itu dimaafkan. Sebab manusia ni begitulah. Taubat lagi, taubat lagi. Pasal tu di zaman Nabi dulu ada nama dia Abdullah Al-Himar. Dia ni minum arak. Lepas minum arak kena sebab. Tak lama kena tangkap pula minum arak. Mana dia tak boleh nak tinggal benda tu. Sebati zaman jahiliah dulu minum arak. Akhir sekali sahabat-sahabat ni maki dia. Bahasa dia ni perang apa ni. Lepas mari minum pula. Nabi kata la tasubbu, mu jangan maki dia. Aku tahu dia ni sayang kepada Allah dengan Rasul. Ajaib Allah. Tapi syaitan tu kuat lagi. Sebab itulah bila antara syarat bila kita nak taubat, kita kena pindah kawasan. Pindah tempat. Kalau duduk sini, geng-geng ramai, duduk lain. Kita kadang-kadang mari masjid pun jumpa guru molek. Habis orangnya pancung dia. Tak, nak boleh tunggu semaya tu kan. Oh, ya tangga. Habis orangnya dia tak panggil mengopak lah ni, dia panggil membawang. Saya kata bijak syaitan. Zaman kita hari ni tak ada dah, mengopak tak ada, riba tak ada, rasuah pun tak ada. Kau ada? Kau ada pegawai SPRM ni marah kita. Ada ke tak ada? Riba ada lah ni. Riba. Mana ada riba? Ada riba? Tak ada. Gilah ke bank mana pun. Interest, bunga, apa lagi? Dividen, tak ada riba. Tak ada pun saya dia. Pakcik, oleh kerana pakcik berhutang 200,000, riba dia 20,000 ada. Kalau ditulis riba 20,000, ambil ke tak ambil? Aku bawa klik Megah ni. Celaka punya budak ni. Nah. Tapi oleh kerana dia kata bunga, dividen, apa interest. Apa interest tu? Bunga. Comel. Comel bunyi bunga. Rasuah ada tak? Tak ada juga rasuah. Mana ada orang bagi rasuah kau kan? Bukan rasuah ni, duit sumbangan. Duit banyak. Allahnya. Kita kata syaitan ni memang bijak. Baru ni ada seorang Tan Sri, dia mari melawat pondok. Dia kata saya suka dengan analogi yang Abu Anas buat. Kita kata syaitan tak masuk logo no entry. Syaitan, dia tak guna logo no entry. Dia guna logo hak betul. Boleh faham kau maksud dia? Kita duduk masjid ni, syaitan tak mari ajak. Lepas ison kita pergi melompat di taman mana-mana dah. Tak ajak. Tengok tok ayah lagu ni nak dengan serba-serba. Kalau mari ajak kita pedang dengan serba tu dah. Pasal syaitan ni ajak aku pergi melompat dah pula dah. Dia buat maksiat. Tapi dia mari bisik senyap-senyap. Aca tengok kat kiri kanan tu. Kita pun pala tengok. Tak ada seorang habuk. Aku seorang mula-mula masuk pukul 5 pagi ni. Tok bila pun tak ada lagi. Dia mari ikut riak. Dia mari ikut takabur. Ini kata syaitan tu bijak. Allahu akbar. Pada itulah Ustaz Mat Mustafa. Mula-mula kita jumpa dengan dia. Dia kata kita ni kena belajar ilmu strategi syaitan. Saya kata Ustaz Mat, kecek molek sikit. Kata apa? Dia kata syaitan dia bijak, dia tak masuk logo no entry. Tu sanak dia tu. Sanak Ustaz Mat molek ni. Baik, tak habis lagi bab taubat kita ni. Yang keempat, sekiranya hak itu terlibat dengan hak orang, dia panggil hukukun nas. Hak orang, maka kita kena selesaikan hak orang dulu. Hantar balik, minta maaf. Kalau benda tu benda hak kita salah ambil orang, hantar balik. Hak kita bimbang ni, hak kita takut, hak nak hantar balik tak boleh ni. Apa dia? Kita duk fitnah orang.
Kita duduk mengumpat orang, kita duduk macam-macam kita kata ke orang. Bila kita nak minta maaf? Ini yang kita bimbang lah. Sebab itulah kata ulama khilaf dalam masalah ni, dalam kitab bimbingan mukmin contohnya, kan? Dia bahas tentang tajuk taubatul mughtab. Taubat orang yang orang yang mengumpat orang macam mana? Kita nak pergi salah setiap orang kata minta maaf saya. Kita ni boleh kata dah air raya kosong-kosong dah. Kosong-kosong tu berapa? Dosa apa? Jadi ada ulama kata kalau kita mengumpat kita pergi minta maaf. Yang saya pak tu dia lah. Dia ni lah rupanya selama ni duduk petenuh aku ni. Nah, duduk sebar benda-benda dalam grup kita ni. Contohnya kita kata. Payah. Jadi kita ambil lah. Kalau hak orang kena minta maaf ataupun kena minta maaf dengan orang, hantar balik hak orang. Baik, kita pergi kepada sikit lagi. Apakah tanda-tanda qabulut taubah? Bila orang ni betul-betul taubat, apakah tanda? Kita ni kadang-kadang kita banyak mencari tanda. Hak paling anak susah hati sekali, kalau jemaah haji kita ni lepas haji dia mari jumpa kita. Dia kata, "Ustaz, boleh tak saya nak tanya soalan?" Kata, "Memang saya mari ni travel bawa kita ni sebab nak tolong khidmat. Nak tanya satu je," dia kata. "Apa dia?" "Allah kabulkan haji saya." Kata hak ni saya letak jawatan selalu. Kita sendiri mana kita tahu Allah Taala kabul tak kabul amalan kita? Kita tak boleh tahu. Tapi kita boleh tengok melalui tanda-tanda. Tuan-tuan tanda. Di antara tanda qabulut taubah, Allah Taala terima taubat kita, yang pertama, kita rasa jiwa kita lebih baik daripada sebelum kita taubat. Lebih tenang. Dulu kita sakit hati ke orang, kita dendam dengan orang, kita benci pada orang Islam. Hari ni ada tak ada benda tu? Tak ada dah. Kita kata alhamdulillah. Yang kedua, perasaan takut dalam jiwa kita tu sentiasa ada. Sentiasa ada. Bila kita ingat kepada Allah, ingat kepada azab, ingat kepada neraka, menangis selalu kita. Itu tanda hati itu sudah berubah. Yang ketiga, sentiasa menyesali dosa-dosa yang lalu. Sehingga kan ada ulama kata, dia kata orang yang pernah berdosa mungkin lebih baik daripada orang yang tak pernah buat dosa. Dari sudut taubat. Kita yang tak buat dosa, kita nak taubat, kita kata Allahumma ghfirli, ya Allah maafkan aku. Tak tahu gapo. Orang yang pernah buat dosa, bila dia sebut dosa dia sebut akibat buruk dosa, ketika itu dia akan menangis sungguh-sungguh. Aku zaman muda dulu pernah tampar orang contohnya. Na'udzubillah lah, pernah terlibat dengan fahsyah, dengan zina ke, dengan apa. Maknanya orang ni akan menyesali lebih daripada orang yang tak pernah melakukan maksiat. Tapi jangan pergi buat. Kalau kita buat maksiat dulu, lepas ni kita mari taubat, boleh ke lah kita? Lah, itu permainan syaitan. Syaitan kata, "Mu ni tak kuat taubat kamu ni sebab kamu tak berdosa. Pergi berdosa dulu." Lah. Itu dia panggil permainan syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia goda kita melalui, dia panggil talbis iblis. Baik, tanda yang keempat, bila orang ni sudah bertaubat, mulut dia lebih ringan menyebut nama Allah, beristighfar dan doa. Orang pergi tanya seorang tokoh ulama, dia kata, "Syekh, kita ni nak mana baik? Kita istighfar ataupun kita banyak zikir, tasbih? Mana baik?" Sedap juga soalan itu. Label kita ni istighfar ke tasbih? Macam mana agak? Nak banyak mana? Hak mana nak banyak ni? Syekh jawab, kita tengok kepada jenis kain. Kalau kain tu kotor, maka klorok sabun kena banyak. Tapi kain sudah bersih, kita letak pewangi banyak. Jadi kita tengoklah dosa kita mana banyak dengan benda hak baik. Kalau kita kata dosa kita ni banyak, maka kita banyaklah istighfar. Nabi ajar kepada kita 70 hingga 100 kali sehari, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak boleh kita kata dengan mulut. Kata dengan mulut, kata dengan hati. Tapi kalau kita rasa dosa kita banyak dah, kita istighfar, tak buat dah dosa, kita pun dah insah lama dah, maka perbanyakkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Jadi kata sebagai ulama yang lain, dia kata eloknya kita kekal dua-dua. Taubat, istighfar,
dan memperbanyakkan zikir. Sebab itulah saya bagi ketah ke tuan-tuan malam ni, tengok ketah tu. Dapat pelakor. Buka tengok. Takutnya taruh pas tu tak buka-bukanya. Nama dia zikir 4 kalimah. Zikir 4 kalimah ni insya-Allah kita ijazah kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang ada di sini malam ni, yang ada di alam maya boleh terima ijazah. Dan insya-Allah selagi tak ingat, kita akan ajar siapa cerah. Mana pengerusi? Ke tangguh semula. Berani ke nak ajar ni? Berani? Coba kata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata lagi. Kuat sikit. Kali yang ketiga. Puas hati dah. Ingat belaka dah. Aja tanya alik muslimat. Ingat tak ingat? Derah tak awak ingat tak. Hak tak ingatnya berapa? Ni tak tuduh ni. Tanya ni. Hak tak ingatnya berapa? Allah ustaz mari jauh-jauh. Mari tuduh orang. Tak tuduh. Tuan-tuan kira. Daripada pagi tadi sampai lah ni. Berapa ratus kali dah kita kata subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Berapa kali hari ni? Derah tak jawab di belakang. Dia gini ya. Bila orang tanya bab ibadat ni, 2 sebab orang tak jawab. Kita tolong pelembut semula lah. Sebab soalan takut nak buat fikir. Sebab yang pertama takut riya. Mana tak jawab tu? Takut riya. Jangan jawab kalau takut riya. Hak kita bimbangnya takut tak ada. Ni yang kita bimbang. Jadi malam ni insya-Allah kita MOU sempena dengan ijazah kita malam ni. Berapa ratus kali nak buat? 500 boleh? Tak derah 500 boleh? InsyaAllah. Pek sikit lah. Anak teh dah 100 kali antara 3 hingga 5 minit. Tengok gia. Kalau gia kita pakai gia 5, 3 minit. Kalau gia 3, macam tok-tok ayah kita ni mungkin gia 3, 5 minit. Maknanya 5 minit 500 kali baru 25 minit. Tuan-tuan akan bahagia di dunia dan di akhirat insya-Allah. Bacalah kertas ni nanti. Balik rumah, panggil anak-anak cucu, baca. Ni 12 kelebihan kita bawa. Orang lain mari kempen kopi 7 dalam 1. Abu Anas kempen tuan-tuan 12 dalam 1. Tak usah lagi. Tak usah lagi menyesallah di akhirat. Itu yang kita boleh kempen. Semua hadis-hadis sahih dalam cerita ni tuan-tuan baca dan kita letak target. Sebab kita dia anak belajar dengan ilmu ahli motivasi, dia kata manajemen ibadat. Ibadat kita ni kalau kita tak susun, dia tak jadi. Tak apa kalau ingat aku buat, tak ingat. Tapi kalau tuan-tuan tanda, letak dalam jas siap-siap. Pukul 8 pagi, reminder dia panggil, bunyi loceng, zikir 4 kali 5. Kita baca 100 kali. Pukul 12 kali bunyi pula. Tengah hari bunyi pula. Petang bunyi lah, malam bunyi. Cukup 500 kali. Jadi insya-Allah dengan terbiasa lidah kita, itulah yang kita akan bawa nanti dengan husnul khatimah. Kalau nak mati esok pun biar duk bunyi lidah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bahagia ke tak bahagia? Habis bahagia. Yang kita bimbangnya dekat nak mati pun duk menyupoh orang lagi. Bahaya. Anak pergi jumpa dengan seorang pak cik nak mati. Kita masuk-masuk pergi patut dia tanyalah. Nah, macam mana saya nak semaya ni dengan wayar dengan gapo? Hidup tanya benda-benda hak tak ada kena mengena. 2.9 juta tu lah ke mana ustaz? Kita kata astagfirullahalazim. Kita pun kena tajuk. Hari ni maya ke duk lagi tu? Duk lagi ni kai cemar ni. Kata mari kita ajak maya dulu. Duk bincang ke benda hak tak ada faedah langsung. Tak ada faedah. Pasal lidah kita tidak bergerak. Dia lidah nak bergerak mari daripada mana? Generator dia duduk mana? Duduk di hati. Ala wahyal qalbu. Nabi kata duduk di hati. Mana kalau hati tu ingat kepada Allah, ingatlah dia. Ana ingat kata-kata seorang tokoh ulama salaf nama dia Ibnu Ijlan rahimahullah, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Tulis kata-kata keramat ni. Quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin duduk dalam hati dia. Kalau kata duduk di kaki,
Berapa ramai? Hidup jalan ratus pindah habis pada dia pusing boleh. Nah. Sebut katih basikal ni marah demo. Hok katih basikal 50 kilo boleh lagi. Nak langkah daripada rumah ke masjid 50 langkah tak siapa. Kuat ke tak kuat? Tak kuat. Ibnu Ijlan kata quwwatul mu'min bi qalbi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam hati. Ada orang tua bertongkat sampai masjid. Musim panas. Orang panggil musim panas. Boleh puasa Isnin Khamis. Masya-Allah tabarakallah. Kita hak muda ni sehat wal afiat ni segar mega puasa tak main. Nah. Balah ada balah. Boleh rajak boleh puasa tak boleh puasa. Ada duk main balah hadis sahih kata puasa ada juga. Ini kita kata ini masalah kita. Baiklah para jemaah sekalian, itulah di antara persiapan-persiapan yang kita nak buat apabila kita nak menghadapi saat kematian. Dan banyak lagi lah motivasi-motivasi yang kita boleh buat. Cuma kalau kita boleh kekalkan 500 kali paling kurang. Kalau boleh 1000 lagi comel. Buat banyak-banyak. Dan satu lagi yang saya nak kempen, lama dah tak kempen tajuk ni, dia panggil Projek Mega Mampu Milik. Nak ke tak sih? Projek Mega nak ke tak sih? Nak. Hadis yang sahih diriwayat oleh isteri Nabi, nama dia Ummu Habibah. Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, dia kata apa? Dia dengar Nabi SAW bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? 12 rakaat. Hai, banyak dah. Kita terawih bercari hak lapar. Nak dengar ke tak ni 12 ni? Dengar saja. 2 rakaat belum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa? 6. 2 rakaat lepas zuhur. 8. 2 rakaat lepas asar. Mana? Nampak macam tulis tu. Jangan tulis lagi. Ni nak test market ni. Tengok taruh mana. Oh kat sini lah. Marah tak email lah. Dia kata apa. Lepas asar tak jadi. 2 rakaat lepas maghrib. 2 rakaat lepas isya. 12 rakaat. Apa kita dapat? Kata di Ummu Habibah, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak ke tak sih? Sebab tu kita kata projek mega mampu milik. Projek mega mampu buat. Apa dia? Kita semaya 12 rakaat sunat rawatib muakkad. Hak tak muakkad buat juga. Belum maghrib, belum isya, belum asar. Kan ada hadis lain pula tu. Tapi kalau boleh jaga 12 rakaat ni, jangan ditinggal, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan tak akan menyesal lah kalau kita mati sehari 2 ni, insya-Allah. Cuma nak tambah lagi 2 rakaat duha, dia panggil salatul awabin. Solat orang baik-baik, orang ingat ke Tuhan banyak, salat duha. Dan 3 lagi rakaat witir, 17 rakaat satu hari satu malam. Kalau kita boleh jaga hak ni, inilah di antara tanda persiapan kita menghadapi kematian. Tu untuk tanda lah bulan ni berapa buah mahligai boleh. Cuba tanda. Alhamdulillah setakat yang anda dapat respon daripada beberapa orang sahabat, dia kata, Ustaz, semenjak saya terima hadis ni, dan tuan-tuan kena ingat, Ummu Habibah rawi hadis ni, dia kata apa? Ma taraktuhunna, aku tak pernah tinggal 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik dia nama Ambasah, dia kata aku tak pernah tinggal 12 rakaat sejak aku dengar daripada Ummu Habibah. Rawi yang ketiga pula kata aku tak pernah tinggal sejak aku dengar daripada Ambasah. 4 orang rawi semuanya buat pengakuan aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar. Saya pun nak jugalah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita janji dengan diri kita, insya-Allah kita tak akan tinggal lagi hadis 12 rakaat sunat rawatib muakkad ini semenjak kita belajar malam ni. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita bahagia. Allah Ta'ala suka nak jumpa dengan kita kerana kita baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.